sahaja. Saya mula dengan memanggil Yang Berhormat Bagan untuk membuka tirai perbahasan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Speaker. Saya ingin mengambil bahagian dan menyokong orang undang-undang perbekalan tambahan dan juga usul yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan II untuk menyelaraskan itu bajet tambahannya yang diperlukan untuk mengimbangi akaun kewangan negara. Di sini saya hanya nak rujuk pada dua perkara saja. Satu ialah tentang perbelanjaan kerana hutan negara. Dan saya nak rujuk spesifik kepada itu skandal 1MDB. Di mana saya nak tahu tentang Goldman Sachs. Di mana kerajaan dulu ada buat satu rundingan untuk menyelesaikan masalah dengan Goldman Sachs sebanyak 3.9 bilion. Seperti yang dimaklumkan oleh semua bahawa Goldman Sachs dalam membantu Malaysia untuk menerbitkan bond sebanyak 6.5 bilion US dollar. Tapi sebagai besar 4.5 bilion US dollar ini telah disalurkan untuk tujuan-tujuan yang tidak betul. Dengan kata lain untuk tujuan-tujuan rasuah. Dan di sini saya nak tahu kerana Goldman Sachs selain daripada membantu perkara ini berlaku telah pun menerima bayaran sebanyak 600 juta US dollar. Dan berjanji untuk membayar 3.9 bilion iaitu 2.5 bilion US dollar daripada Goldman Sachs dan 1.4 bilion. Sekiranya aset-aset ini tidak cukup. Dia macam tangkap muat lah. Tangkap muat dia akan isikan apa yang tak cukup. Tapi di sini saya rasa seperti yang disebutkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita harus semak semula, kaji semula berjanjian ini yang diuruskan oleh kerajaan lama. Kerana memang ini saya rasa tidak memadai atau tidak selaras dengan kerugian yang dihadapi oleh negara Malaysia yang akhirnya terpaksa ditanggung. Saya harap Yang Berhormat Menteri boleh jelaskan jumlah yang kita dah bayar dan jumlah yang kita perlu bayar. Saya rasa sampai 2039. Dan bayaran ini perlu sampai 2039. So di sini Goldman Sachs, bolehkah kita dapat tuntutan yang lebih besar daripada Goldman Sachs? Kerana saya rasa 3.9 bilion US dollar memang tak cukup. Masa itu kita ada buat tuntutan. Semasa saya jadi Menteri Kewangan, saya mula dengan tuntutan sebanyak 7.5 bilion. Kalau mereka tak mau pun, sekurang-kurangnya kalau kita lihat mahkamah, proceeding mahkamah yang dijalankan 4.5 bilion US dollar. Dan sini apakah usaha yang dijalankan untuk membawa balik Roger Ng supaya bolehlah tindakan sewajarnya diambil dan kita dapat maklumat yang lebih lanjut tentang skandal yang dimaklumkan oleh semua sebagai skandal kewangan yang terbesar dalam sejarah dunia, bukan sahaja sejarah Malaysia, kerana melibatkan akhirnya 50 bilion ringgit Malaysia. So ini saya rasa kita boleh dapat satu titik nokta kerana sudah lama perundingan dengan Goldman Sachs dan kita harap jumlah yang mereka janji untuk bayar boleh tambah. Sebenarnya mereka hanya bayar 2.5 bilion US dollar. Yang 1.4 ialah daripada aset-aset yang dapat dikenal pasti. So saya rasa mereka harus bayar lebih daripada 2.5 bilion US dollar. Satu lagi perkara yang saya nak rujuk ialah tentang Kementerian Komunikasi Digital. Ini hanya untuk penjelasan. Datuk yang betul. Kerana sekarang kalau kita lihat dari segi tambahan ini, perbekalan ini, Kementerian Komunikasi dan Digital ada satu peruntukan untuk peningkatan sistem peralatan siaraya digital. Tapi kita tahu bahawa sudah pindah. Sekarang ada dua kementerian. Macam mana ini dapat diselaraskan? Ini secara teknikal. Kerana kita pun tak tahu jabatan penerangan di jawatan mana. So saya harap boleh dapat sedikit penjelasan. Nah, akhirnya tentang Kementerian Belia dan Sukan. Itu berkaitan dengan cadangan untuk menganjurkan Sukan Commonwealth. Bolehkah saya dapat maklumat apakah perbelanjaan yang ditanggung oleh kerajaan semasa Sukan Commonwealth 1998 dianjurkan? Kerana ada banyak tulisan, ada banyak komen
rencana-rencana yang mereka nyatakan kerugian besar. Sehingga tak ada laporan. Sehingga yang terlibat masa itu tidak ada tindakan diambil. Berpuluh-puluh juta punya kerugian. Siapa yang tanggung itu? Dan ini menyebabkan apabila cadangan untuk menganjurkan Sukan Commonwealth untuk 2026 diketengahkan, banyak pihak yang risau dan resah. Dan mungkin boleh jelas sikit kerana tawaran 100 juta pound ini. Tentu tak cukup lah. Kalau boleh lebih-lebih lah. Tapi dari segi kita cakap dari segi CBA, cost benefit analysis, sekiranya itu menguntungkan negara, saya rasa ia boleh dipertimbangkan. Tapi sekiranya tidak, sekurang-kurangnya kita tahu apakah yang dikatakan tentang dulu. Dan ada satu penulis, jurnalis R. Nadiswaran, yang seorang yang agak fasih, agak tahu mahir, agak mahir tentang perkara-perkara berkaitan dengan sukan. Dia tahu tentang apa yang berlaku semasa Sukan Commonwealth. Saya rasa beliau menimbulkan isu-isu yang berkepentingan awam. Dan apa yang berlaku masa itu supaya kita boleh buat satu perbandingan dan juga memastikan sama ada harus atau tidak untuk menganjurkan untuk 2026. Kalau dari segi kewangan, kerana dia sebut semua pun kalau kita lihat dari segi penyataan kewangan semua cantik, tapi akhirnya ada kos-kos tambahan yang akan timbul kerana pengalaman kita semasa Sukan Commonwealth. Saya rasa kita kena lihat apakah masalah yang timbul. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Berikut disilakan Yang Berhormat Bacok. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua memberikan laluan kepada